Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk kita sambung semula pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. InsyaAllah pagi ini kita masuk tajuk berkaitan dengan fasal yang ketiga, mengkafankan mayat. Kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan kitabul janazah, berkaitan dengan salat jenazah. Makanya tuan-tuan mati Allah, sebelum ni kita dah ambil pemandian dan pengkafanan, dan pengkafanan. Maka pagi ini kita akan lihat, bukan kafan, kita masuk fasal yang keempat, bukan fasal yang ketiga, iaitu mensalatkan jenazah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sikit mukadimah sebelum kita masuk topik ini berkaitan dengan isu berkaitan dengan Palestin baru-baru ni. Sekarang tengah hangat dibahaskan, mati Allah, dibincangkan. Kita dalam gairah boleh kita kata gairah menyokong ke apa macam ni, kadang-kadang kita tersilap sokong. Sebab di sana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, isu di Palestin, bila tengok dekat laman-laman sosial, ada satu kumpulan yang mana mereka lebih menzahirkan perjuangan yang kita kata yang menyimpang sebenarnya, katakan, iaitu ajaran Syiah, katakan. Kadang-kadang kita tengok dekat dalam laman sosial itu, yang mereka perjuangkan ialah gerakan Syiah mereka. Yang ini kita kena hati-hati dalam dalam isu ni. Sebab saya tengok mati Allah Subhanahu wa taala, gerakan-gerakan Syiah pun hangat sedang dimuat naikkan, supaya orang melihat bahawa golongan Syiah ni adalah orang yang utama ataupun kumpulan yang utama dalam isu Palestin. Maksudnya daripada Iran, daripada Iraq, daripada Lubnan, itu juga daripada tempat-tempat yang lain, katakan. Mereka mengambil kesempatan untuk menunjukkan bahawa mereka lah kononnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala yang istilah kata yang utamalah dalam membebaskan Palestin ini. Ada. Dan ada yang kedua yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gerakan ataupun konon-kononnya tuan-tuan yang dipanggil gerakan Imam Mahdi. Imam Mahdi, konon-kononnya pandangan mereka ini disebut dalam kenyataan mereka kononnya bangkit, ada pemimpin mereka, itu konon yang mereka dakwakan ialah Imam Mahdi dan sebagainya, dakwaan sebagai Imam Mahdi. Waliyazbillah min zalik. Sebab tu kita hati-hati. Dan juga kita perlu
hati-hati juga dengan skema-skema apa ni, sumbangan-sumbangan kan. Kita bagi sumbangan, rupanya sumbangan itu tidaklah sampai kepada golongan yang kita inginkan, ataupun orang yang di sana. Jadi kita kena lihat baik-baik orang yang kumpulan yang kita nak hantar tadi. Kita dah tahu dah, kita kat Malaysia ni mana wakil-wakil yang betul, yang memang direct ke sana. Kalau individu yang ada kat Malaysia ni yang lebih kepada yang duduk di sana tu, siapa yang nusi tu? Siapa nama, lupa nama dia. Siapa? Nuhi. Allah Alam, ada dah siapa yang baru ni dijemput ceramah dekat satu laman sosial tu, dekat grup banyak nak dia punya ceramah tu. Dia adalah wakil ataupun dia orang yang duduk di sana, dan semua agensi kalau nak pergi nak hantar duit pun memang sepatutnya melalui dia, senang dia katakan semua pergi ada direct terus, dan dia lebih tahu sebab dia duduk di sana, isteri dia pun orang sana, anak-anaknya pun kat sana, dia kata. Jadi apa pun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ni memang kita berkobar-kobar mengatakan, jangan pula ada orang yang pergi ke sana konon-kononnya tuan-tuan mati Allah nak berjihad bersama dengan mereka. Dia katakan tak perlu. Tidak perlu turun pergi ke sana untuk sama-sama berjihad dengan mereka. Kita tidak ada, bukanlah bagi kita tidak ada arahan daripada kerajaan untuk pergi ke sana untuk berjihad. Pernah dulu kan kalau dulu di Arab Saudi dulu, masa zaman Turki, masa zaman Bosnia dulu yang berperang dengan Serb, Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi sendiri mengarahkan dia punya kita kata dia punya rakyat dia, yang siapa nak pergi berjihad kat sana dia benarkan. So kalau kata Malaysia benarkan, itu lain, dia katakan. Sebab kita ada perundangan dan sebagainya, kita kena follow, dia katakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau macam memang dah ada maknanya kebenaran daripada sebuah negara itu untuk pergi ke sana berjihad, itu buat lain, dia katakan. Kita yang mampu kita buat ialah memberi bantuan daripada sudut kewangan dan berdoa. Mereka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang Palestin ni, seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, walaupun hanya tinggal sejengkal saja tanah coet istilah dia, cotet dia, sejengkal saja tuan-tuan mati Allah, tanah Palestin ini, orang Palestin, orang Islam di Palestin tetap akan mempertahankan, ya, maknanya cubaan macam mana sekalipun mereka nak padamkan Palestin itu, negara Islam, dia katakan, maka mereka takkan mampu, dia katakan. Sebab tu perjuangan Palestin itu sentiasa berterusan, dia katakan. Ini berterusan banyak masa. Adalah, dia katakan, kita kata tak perlu nak perang kena ada tentera. Mereka dah ada tentera dah. Bukan tak ada tentera, ada senjata cukup dah, dia katakan. Cuma kita kata kepadatan di Gaza itu, yang keluasannya tak sampai lebarnya 40 km, besarnya dalam 9 km. 9 kali 4 berapa? 300 9 kali 4 36 360 km persegi je. Lebih kurang separuh daripada Perlis. Perlis baru sehari, ya, tapi kepadatan penduduknya 2 juta lebih, katakan. Kepadatannya lebih 2 juta. Kalau Perlis tu, satu Perlis pun tak sampai, kan? Tak sampai 1 juta. Ini kepadatannya 2 juta lebih.
sangat ramai, katakan. Penduduknya padat dan keluasannya sikit saja, katakan. Sehingga tapi mereka bertahan. Mereka bertahan membaca Allah Subhanahu Wa Taala atas. Kenapa mereka serang? Mereka bukan sahaja nak serang, katakan. Mereka bukan sahaja nak serang mengikutkan kenyataan yang ada, pengumuman yang dikeluarkan oleh Israel sendiri, dan juga membaca Allah perbuatan yang dilakukan oleh Israel hari demi hari yang tidak diwar-warkan ke media sosial membaca Allah, ataupun berita pun tak sebarkan apa kejahatan yang dibuat oleh pihak Israel setiap hari di bumi Gaza itu. Dibunuh, ada yang dibunuh, ada yang dipenjarakan dan sebagainya. Itu tak sampai, itu tak dimasukkan dalam berita, mereka telah beri amaran, jangan buat, jangan melakukan kekasaran begitu, tapi mereka masih lagi meneruskan. Kesabaran pun ada tahap, dan bila ada kekuatan yang kita kata dengan kekuatan senjata yang ada, katakan, mereka akhirnya melaksanakan serangan, katakan. Dan bagi saya itulah macam Allah, senjata yang mereka ada cukup untuk, dikatakan senjata yang mereka ada cukup untuk sebulan berperang, katakan. Mereka nama Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah tak ada pemimpin, bukan tak ada tentera, mereka perang, katakan. Wallahu a'lam. Masing-masing ada yang kita kata, ada juga kumpulan kita kata kat Malaysia ni yang kata tak ada jihad pun dekat Palestin. Ada yang kata ada jihad dekat Palestin. Wallahu a'lam. Masing-masing ada fatwa dan masing-masing ada hujah yang mereka kemukakan. Apapun macam Allah, maknanya tidak pun mereka mempertahankan bumi mereka. Mereka mempertahankan negara mereka, katakan. Kita apapun kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yuriduna an yutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurahu. Macam mana pun mereka nak padamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap akan sempurnakan cahaya dia, kata. Jadi tuan-tuan macam Allah, sama-samalah kita yang mampu bagi duit, tapi doa semua orang mampu. Duit tu kita kata mungkin ada orang tak mampu dah, katakan. Duit tu ada orang yang tak mampu. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, doa orang semua mampu. Doa semua orang mampu, tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lihat pagi ni dalam topik kita, tuan-tuan macam Allah, berkaitan dengan fasal keempat, iaitu mensolatkan jenazah, mayat. Mensolatkan mayat orang Islam selain yang mati syahid, termasuk dari keistimewaan umat ini, iaitu fardu kifayah dan ijma' ulama'. Solat jenazah kata orang Islam selain daripada yang mati syahid, satu keistimewaan umat ini, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ijma' para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib fardu kifayah. Dan dalilnya, persyaratannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada orang ramai mengenai kemangkatan Raja Najasyi. Kemudian baginda keluar menuju ke tempat salat bersama dengan kaum muslimin, mendirikan salat jenazah dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahyanglah ke atas jenazah sahabat kamu." Perintah ini adalah satu kewajipan dan tidak sah mensolatkan jenazah melainkan setelah dimandikan. Bagi untuk orang yang tidak mati yang bukan mati syahid lah, kata. Ini disebut tadi awal. Solat jenazah dia termasuk dalam solat yang dipanggil zawatil asbab, yang mempunyai sebab.
maka dia tidak ada halangan waktu bila untuk seorang itu salat. Tidak ada halangan, bila-bila pun tak ada masalah, pagi, petang, siang, malam, hatta waktu yang tidak dibenarkan salat sekalipun boleh kita salat. Contohnya lepas subuh, dan begitu juga lepas salat asar. Ini harus kita boleh dilaksanakan pada waktu-waktu, hatta pada waktu yang dilarang sekalipun. Wallahu a'lam. Jadi di sini tentang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga disebutkan dalam satu riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya ada 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami salat dan menguburkan orang yang mati kami padanya, dan disebut waktu apabila matahari berada di garis khatul istiwa, iaitu ketika terbit dan terbenam. Ini untuk salat fardu, salat 5 waktu larangan ini. Dan pengkebumian, disebut itu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah kita kata adalah larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan orang, maknanya ada larangan daripada Nabi SAW menguburkan orang yang mati pada waktu-waktu yang haram, di atas tengah kepala, dan waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, itu ada larangan. Tetapi salat tidak. Salat jenazah seperti mana yang saya sebutkan tadi, termasuk dalam salat yang mempunyai sebab. Salat jenazah ini kalau jangan ditangguhkan. Walaupun nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan ini, jangan menangguhkan jenazah kerana untuk menambah orang yang salat ataupun untuk salatkan sekali lagi, bahkan mereka boleh sembahyang atas kubur, katakan. Kalau katakan jangan lambat-lambat, jangan lewatkan. Kena tunggu seorang datang tak, katakan. Dah ada cukup orang, kita kata dah ada berapa ramai yang hadir, sembahyang terus, katakan. Jangan dilewat-lewatkan. Jangan dilewat-lewatkan. Kadang-kadang ada nak tunggu lagi, orang ni datang, orang ni datang, kata. Yang mana tak sempat mati Allah, kita katakan sembahyang dekat kubur, di atas kuburan. Ia boleh salat jenazah saja yang boleh disalat di atas kuburan. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat fardu tak boleh, salat sunat tak boleh. Mana salat fardu jangan ada orang pergi sembahyang kat kubur. La tusallu ila al-qabr, menghadap kubur tak boleh. Untuk salat fardu, salat sunat tak boleh, kecuali salat jenazah saja yang dibenarkan disembahyang di atas kuburan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita kata hendaklah disegerakan. Salat kat atas jenazah hendaklah disegerakan. Di manakah tempat-tempatnya tuan-tuan Allah tengok, boleh dilakukan di surau, di masjid, ataupun tuan-tuan Allah di kawasan yang lapang. Misal kata jika kawasan masjid tak muat, harus buat di kawasan lapang, tak ada masalah. Ataupun kita buat boleh dilakukan kalau dah terlambat, boleh dilakukan seperti mana saya kata tadi, di atas kuburnya, di atas kuburan boleh, katakan. Dihaskan salat atas kubur bagi orang yang difardukannya pada waktu kematian. Orang yang difardukan pada waktu kematian kerana dia melakukan fardu yang diserukan dengannya. Adapun selainnya maka dia melakukan tatawwu', dan salat ini tidak ada tatawwu', iaitu salat sembahyang sukarela, dan siapa pun yang telah mengerjakannya tak perlu diulangi. Jangan ada orang gatal nak buat 2 kali sembahyang. Dah sembahyang jenazah kat sini, orang yang sama pergi sembahyang jenazah tempat orang pada jenazah yang sama, di sembahyang pula tempat lain. Tak ada. Dia tidak ada istilah tatawwu' pula, katakan salat jenazah tatawwu', tak ada. Dia buat sekali saja bagi setiap orang lah, katakan. Kalau salat jenazah tu nak disalatkan kali kedua oleh orang yang berbeza, harus, katakan. Boleh, tak dibenarkan. Yang tak boleh ialah orang yang sama.
Dia kena cakap kalau yang kedua tu jemaah yang kedua orang imam yang barulah, bukan imam yang sedia ada. Jemaah kena barulah, bukan jemaah yang sama. Jangan kata ustaz nak dapat 2 kali pahala. Tak ada katakan. Kadang-kadang ada orang dia luah bendul juga kat dalam kes ni, katakan tak boleh. Benda tu tak boleh. Dan tidak disyaratkan waktunya. Kata di sini mati Allah Subhanahu wa taala, maka ia sama seperti solat yang lain, katakan. Ini bukan. Jika mayat dikebumikan tanpa disolatkan ke atasnya, hendaklah dia, katalah jenazah tadi tak disolatkan, mungkin wallahu a'lam kita boleh sembahyang atas kubur, dan dikhaskan salat atas kubur itu bagi orang yang difardukan tadilah pada waktu kematian, itu maksudnya. Kemudian di sini, dan sesiapa yang telah mengerjakannya tak perlu diulangi, dan tidak perlu diulangi yang tidak diseru dengannya ketika kematian, maka tidak disolatkan ke atas kubur Rasulullah SAW, dan tidak ke atas kubur yang selainnya. Hari ni kita kata, Ustaz saya nak pergi kubur Nabi, nak sembahyang jenazah kat atas Nabi, boleh ke? Tak ada dah, sebab kita tak ada pun masa tu, kan? Kita tidak ada masa tu. Kalau kita ada masa tu, okey, maknanya kita, kalau kita ni antara orang yang diwajibkan untuk solat masa kematian masa kematian jenazah tadi, atau masa jenazah tadi diuruskan, yes, kita boleh solat. Walaupun dekat di kuburan kita boleh solat. Tapi kalau kita sekarang orang tu dah mati puluh tahun dah, atuk kita ke nenek kita, saya boleh tak saya pergi kubur datuk ni, saya sembahyang jenazah? Tidak. Sebab kita bukan ahli wajib untuk solat, kerana kita bukan lahir ataupun kita bukan ada masa kematian si mati tadi. Wallahu a'lam. Okey. Kalau tuan-tuan buat juga termasuk dalam perkara bid'ah yang mungkarah. Nanti kamu pakat semua pergi kubur Nabi sembahyang jenazah kepada Nabi. Itu tak betul. Jangan buat begitu. Syarat-syaratnya, katakan nak salat jenazah kita ada syarat. Syarat-syarat yang ialah seperti biasalah. Syarat salat jenazah ini dia syarat sama macam syarat salat, kerana ia dinamakan salat, maka ia sama seperti salat yang lain. Ada syaratkan suci daripada najis, pakaian, tempat suci daripada hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, sebagaimana disyaratkan mendahulukan mandikan mayat, dan tidak disyaratkan dan tidak disyaratkan waktunya, maka boleh dilakukan pada setiap waktu dan tidak makruh pada waktu yang terlarang, kerana ia mempunyai sebab seperti mana yang dijelaskan. Boleh dilakukan salat jenazah ini secara individu, dan juga boleh dilakukan secara berjamaah. Itu harus kita katakan. Kalau dia nak sembahyang, Ustaz saya nak sembahyang kat kuburan, tak ada, boleh ke saya sembahyang seorang-seorang? Boleh, harus. Tak boleh, tak ada masalah. Sembahyang, adapun orang yang mengerjakan salat mampu berwuduk, tidak sembahyang melainkan dengannya. Jika tidak mampu berwuduk, hendaklah dia tayamum. Dan tidak sah tayamum dengan kemampuan berwuduk sekalipun ditakuti luput waktu. Maknanya syarat sah sama juga, mesti kena ada wuduk. Tak boleh wuduk, kena tayamum. Ada juga orang, saya adalah memanglah ada pandangan, tapi pandangan tu marjuh, katakan. Maknanya tak dipakai, katakan. Orang kata boleh sembahyang, tak ada wuduk boleh sembahyang jenazah, sebab dia bukan totally seperti mana solat sebenar, katakan. Dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Tapi pandangan tu marjuh, tuan-tuan Allah. Maknanya tak diterima, tak lemah. Pandangan itu lemah. Jadi pandangan yang kuat, kena ada wuduk. Syarat sah salat sama dengan salat biasa. Salat jenazah hukumnya sama macam salat biasa. Cuma salat jenazah dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Dia tak ada rukuk dan dia tak ada sujud.
Apakah rukun-rukun ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Atau sebelum kita pergi rukunnya tuan-tuan, sunat dijadikan saf salat tadi jenazah 3 saf ke atas. Walaupun hanya 6, kalau 6 orang kena susunlah 3 2 2 2 tekan rapat. Jadikan 3 saf. Kalau seorang tu tak dapatlah, kata tak. Dia saf dia tak boleh seorang, kata kan. Dia tak kira saf kalau seorang, ni mesti 2 minimum. Kenapa tuan-tuan Allah perlukan 3? Sunnah Nabi SAW seperti mana disebut dalam hadis, tidak ada seorang muslim meninggal dunia lalu dia salatkan 3 saf dari kaum muslimin melainkan Allah mewajibkan baginya syurga atau diampuni dosanya. Maknanya itu kelebihan yang kita nak. Sebab tu imam yang nak salatkan jenazah tadi, yang mengetuai tadi, memastikan safnya kena ada saf kan. Maknanya sebanyak 3 saf kata. Sebab kita tak ada, kita kena rapat. Bila kena rapat, boleh rapat, boleh jarak, tak ada masalah. Tak. Kalau kata ustaz, kalau jarak-jarak ikut saf yang ada ni boleh ke? Boleh. Cuma biasanya kalau salat jenazah kita ni kat sini kita rapat. Rapatkan ke depan. Sebab tak ada rukuk. Kadang kalau jarak nanti kan Allahu Akbar, orang rukuk susah juga kata tak. Tu yang dirapatkan kata. Tapi kalau orang dah tahu, tak ada masalah pun, nak ikut saf senang yang dah ada ni kata. Yang dah ada. Allahu a'lam. Okey. Maknanya sunat buat 3 saf. Sunat memperbanyakkan jemaah. Kalau ada ramai jemaah lagi bagus. Buat 3 saf, dia punya hikmah dia, kelebihan dia ialah orang itu diwajibkan, maknanya melainkan Allah akan mewajibkan baginya syurga dan diampuni dosanya. Sunat memperbanyakkan jemaah berdasarkan sabda Rasulullah SAW lain, dalam hadis yang lain, tidak ada seorang muslim yang disalatkan 3 saf oleh satu kaum muslimin yang mencapai 100 orang, semuanya meminta syafaat melainkan mereka diberikan syafaat. Bilangan ni adalah nak ceritakan bukan kena cari 100, 40, tak. Sorry tak cukup 100, paksa kat orang datang nak cukupkan 100. Bukan maksud bilangan tadi, maksudnya ramainya orang. Bila ramai orang salat menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita kata di sini, apabila mereka meminta syafaat melainkan Allah akan beri syafaat kepadanya. Tak si mati tadi, Allah akan berikan. Jadi tuan-tuan mati Allah, sebab tu kita ni kalau ada peluang untuk salat jenazah, hadirlah untuk salat jenazah, katakan. Imam dalam salat jenazah sunat berdiri di sisi kepala lelaki, dan kalau perempuan di bahagian punggung, ataupun kita kata ada yang di tengah-tengah. Mensolatkan solat lelaki itu berdiri di sisi kepalanya, dan seorang wanita lalu berdiri di sisi punggungnya, berhampiran dengan pinggang, katakan punggung lah kata. Lalu Al-Ala ibn Ziyad rahimahullah ta'ala bertanya kepadanya, beginikah salat Rasulullah SAW ke atas wanita di sisi punggungnya dan ke atas lelaki di sisi kepalanya? Jawabnya ya. Jawabnya ya. Disyaratkan meletakkan jenazah yang hadir di hadapan orang yang mensalatkannya, sebagaimana disyaratkan kubur berada di hadapan orang yang salat jika jenazah salat di atas kubur, kerana mayat seperti imam dan mengikut apa yang telah dilakukan oleh para salaf, katakan orang yang terdahulu. Apabila jenazah ramai, boleh disalat sekaligus, didahulukan yang lebih afdal dan disalatkan. Kalau nak salatkan secara sendirian, satu-satu pun boleh, tetapi boleh dibuatkan secara ramai-ramai, katakan kumpul jenazah semua kat depan dan disolatkan. Masa tu bila dah
kumpul ramai-ramai jenazah kat depan tu, dia bolehlah beli kat mana pun tak ada masalah, katakan, untuk dia salatkan ke atas jenazah untuk imam tadi. Wallahu a'lam. Baik, rukun-rukun untuk salat jenazah. Kita ada pertama sekali tuan-tuan macam Allah ialah kita niat. Tentulah niat nak sembahyang kena niat. Yang kedua, sebelum pergi yang kedua, niat itu kita sembahyang, niatnya ialah ketika takbiratul ihram, kita niat nak salat jenazah, salat ke atas jenazah ini. Ada lafaznya kalau nak baca usalli alal mayyit ataupun alal janazah, katakan saja aku sembahyang salat, saja aku sembahyang ke atas jenazah ini, usalli ala janazah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum ada, jangan sebut rakaat pula, sebab tak ada rakaat. Kerana ustaz dah sebut rakaat ke? Dia tak ada rakaat, katakan. Dia tak ada rakaat, katakan. Maknanya dia tak nak sebut ke takbir, tak perlu pun. Kadang ada nak orang sebut usalli ala mayyit arba'a rakaat, arba'a takbirat. Kadang daripada takbir jadi rakaat pula, kata. Tak sebut pun takbir tu tak ada masalah, katakan. Kalau dia sebut aku nak sembahyang ke atas jenazah ini kerana Allah Subhanahu wa taala, ikut imam, dah okey. Wallahu a'lam. Itu niat dalam hati. Perlu ke nak sebut fardu kifayah? Tak perlu. Tak perlu niat fardu dalam niat tu nak kena sebut fardu kifayah, tak perlu. Wajib niat ikutan jika orang yang salat itu ikut imam. Dan tak payah nak kena sebut nama mayat ke, ustaz? Tak perlu. Janganlah saja dalam aku nak sembahyang ke atas jenazah sahabat aku namanya sekian-sekian, tak perlu. Jantina kadang-kadang kalau kita tahu ya, katakan jenazah perempuan ini, jenazah lelaki ini, alal mayyit wa alal mayyitah. Tapi kalau umum tu lagi mudah, katakan saja aku sembahyang ke atas jenazah ini. Jenazah ni dia umum. Tak. Kalau mayyit ni nak kena mayyit ataupun mayyitah, yang lelaki ataupun yang perempuan. Tak. Kalau nanti kan dia niat sembahyang ke atas mayat lelaki, tapi sunatnya mayat perempuan, susah juga. Jadi dia nak umumkan senang ke atas jenazah. Dari segi doa nanti kita akan baca Allah maghfir lahum, umum je, katakan. Ada. Kat sini tuan-tuan mati Allah, jika dia makmum meniatkan salat ke atas jenazah yang disalatkan imam sudah mencukupi. Sekiranya disebut nama mayat atau lelaki sedangkan mayat itu perempuan atau sebaliknya, tidak sah salatnya. Kerana dia sembahyang ke atas, niatkan ke atas lelaki, jenazah perempuan. Jenazah tu perempuan. Kalau jenazah dia sembahyang niatnya perempuan, jenazah lelaki, tak boleh juga. Mazhab Syafi'i kata tak sah sembahyang. Sebab katakan tidak sah sembahyang kan dia meniatkan selain mayat. Dia kata mayat, aku nak sembahyang ke atas jenazah mayat perempuan ini, tapi yang disembahyangkan tu bukan perempuan, lelaki. Menyebabkan niat tu lain. Sebab tu umumnya saja lagi mudah, aku sembahyang ke atas jenazah ini, katakan, menggunakan perkataan jenazah, katakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita tahu mayat tu mayat perempuan, mayat tu mayat lelaki, kita tak ada masalah. Saja aku sembahyang ke atas mayat perempuan ini kerana Allah Subhanahu, ikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ikut imam. Yang kedua, rukun yang berikutnya ialah solat jenazah ini berdiri dalam keadaan mampu lah. Kalau tak mampu boleh duduk, harus duduk, katakan, jika tidak ada kemampuan berdiri. Baring boleh, ustaz, sembahyang jenazah sambil baring. Kalau tak mampu duduk, ya boleh. Tak mampu duduk boleh. Dekat sini dia tak boleh terus pilih duduk, dia kena berdiri sebab dia fardu. Yang boleh kita pilih terus duduk sunat.
Ni semayang semayang ni hukumnya fardu kifayah. Maka tak boleh orang terus nak pilih duduk. Dia wajib yang pertama berdiri. Kalau tak mampu berdiri baru duduk. Tak mampu duduk baru boleh baring mengering ke sebagainya. Ada wallahu a'lam. Kemudian membaca Allah 4 kali takbir lah. 4 kali takbir. Bilangan takbir ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Takbir ni ada, kalau ada yang buat 5. Saya dulu kat Masjidil Haram Syekh Huzaifi, tak silap saya, kecoh juga lah katakan. Tiba-tiba Syekh Huzaifi tambah lagi satu takbir. Syekh Huzaifi ni kadang-kadang dia buat satu benda, dia tak nak orang lupa benda tu boleh. Kalau dia jadi imam, dia faqih, orang alim, katakan. Bukannya calang-calang, dia bukan dia mahir qiraat je saja, dia seorang yang faqih, alim. Cuma dia tak pernah dengar lah dia pergi mengajar fiqh ke apa tak, katakan. Dia lebih popular dengan qura' ataupun qari', katakan. Lebih memang bidang dia dalam bidang Quran, katakan, qiraat. Habis dia seorang yang alim. Kadang-kadang dia macam ada yang isu yang dekat dekat Masjid Nabawi tu, dia dah takbir mayang, siapa cakap tunggu hujab. Dia ada dalam YouTube, dia dah Allahu Akbar. Makmum bila imam dah takbir, makmum pun takbir jugalah kan. Tapi lepas takbir tu, Syekh Huzaifi rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, dia kata intaziru ikhwan, tunggu sekejap. Tu dia keluar, pergi ambil wuduk, masuk balik, Allahu Akbar, dia terus continue salat. Orang belakang tak batalkan sembahyang, orang belakang stay. Jadi isu perdebatan dekat dekat di Arab Saudi, di TV-TV TV-TV Saudi membahaskan isu tersebut. Macam Allah, channel-channel TV membahaskan, buat diskusi tentang apa yang dibuat oleh Syekh Huzaifi rahimahullah taala. Walaupun pandangan dia ijtihad dia sendiri, katakan, dan memang ada nas hadis Nabi SAW dalam bab tu. Nabi pernah satu ketika Nabi salat subuh, Nabi salat subuh tengah semayang, ataupun Nabi pun mula nak semayang, Allahu Akbar, dah takbir semua, sahabat pun dah takbir semua. Nabi pun beritahu tunggu sekejap. Nabi masuk rumah, Nabi mandi, keluar daripada rumah, macam Allah. Sahabat kata kami nampak Nabi masih lagi basah rambutnya. Selepas selesai nak semayang, sahabat tanya Rasulullah, Nabi continue terus, katakan. Lepas tu Nabi continue. Nabi SAW ditanya lepas selesai semayang, sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah tadi Nabi lupa mandi wajib? Nabi tak apa. Saya kata Nabi kalau lupa mandi wajib, Nabi beritahu tu sebab tasyri', nak mensyariatkan sesuatu. Imam ini kalau jadi imam, kalau dia lupa mandi wajib, jangan cerita ke orang. Dia viral satu taman, satu kampung. Sampai bila orang teringat, ada imam yang lupa mandi wajib. Berat. Jangan bagi tahu. Jadi Syekh Huzaifi ni masa ada satu ketika salat jenazah, dia tambah, rahimahullah taala, dia tambah satu lagi takbir, tengok. Orang pun speechless, dia kata dah cukup dah 4. Nak follow ke tak nak follow? Tapi innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, jadikan imam tu untuk diikut, maka dia pun takbirkan. Cek balik dalam kitab, budak pelajar tulabul ilm, pelajar-pelajar ni yang mana yang tak biasa dengan 5 kali takbir tu, bukalah kitab. Masuklah kami, saya pun sama buka. Ada ke dalam fiqh sampai 5 kali takbir, kan? Buka. Saya ingat saya buka kitab Ibnu Qudamah, Mughni Ibnu Qudamah. Saya buka kitab Ibnu Qudamah, memang ada, tuan-tuan. Dia saja dia buat benda tu,
nak nak menyatakan dalam hati Allah benda tu ada. Tak. Kebiasaan dia buat 4. Kebiasaan dia buat 4. Itu biasa kata. Kadang-kadang imam dia buat sesuatu itu tujuannya nak beritahu jemaah boleh, benda tu boleh dibuat. Cuma kadang-kadang bila jarang-jarang buat, orang pun tak tahu, yang itu yang menjadi masalah kepada masyarakat. Sedangkan patutnya kalau dalam solat, tugas makmum dia hanya follow imam. Dia hanya follow imam, perkara yang tidak membatalkan sembahyang, perkara yang tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Baik. Untuk takbir yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu jelaslah kita katakan suratul Fatihah dibaca pada takbir yang pertama. Lebih afdal membaca Fatihah itu setelah takbir pertama. Jika dibacanya setelah takbir lain daripada takbir pertama, boleh, dibolehkan. Sunat menyebut amin selepas selesai bacaan suratul Fatihah. Dibaca perlahan lah, tidak dibaca dengan kuat. Sunat memperlahankan bacaan Fatihah sama ada waktu siang ataupun waktu malam, seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Sahal bin Hunayf, berkatanya di antara sunat dalam salat jenazah ialah takbir, kemudian membaca Al-Fatihah dengan perlahan, kemudian berselawat ke atas Nabi, kemudian mengikhlaskan doa bagi mayat, dan kemudian dia beri salam. Setiap tadi disunatkan ataupun kita kata bertakbir sebanyak 4 kali diselang-selilah, katakan, dengan perkara-perkara tersebut. Takbir itu dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai rukun. Allahu Akbar. Dan mengangkat tangan sunat. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Sebelum baca Fatihah, kita boleh membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau tanya Ustaz, doa iftitah? Doa iftitah tak payah. Tak ada doa iftitah, katakan. Kita hanya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Takbir yang kedua, membaca selawat. Selawat paling ringkas kita baca ila Allahumma salli ala Muhammad. Paling panjang kita baca, boleh kita baca selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu boleh dibaca. Tapi janganlah pula dibaca selawat-selawat yang lain, selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, selawat-selawat yang selain daripada selawat yang disebut tadi, iaitu selawat Ibrahimiyah. Wallahu a'lam. Sama juga semayang, dalam salat tak boleh kita tukarkan selawat Ibrahimiyah tadi kepada salat syifa dan selawat-selawat yang dicipta. Kerana sahabat Nabi pernah bertanya, dalam selawat dalam solat ini Nabi dah ajar dah, maka tak boleh ubah. Sebab kan, ya Rasulullah, kami dah tahu nak macam mana nak beri salam kepada kamu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi ajar dah yang tu. Tapi kami tak tahu macam mana nak selawat ke atas kamu. Maka Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sebab itu dalam salat tak boleh tukar yang lain.
Jangan pandai-pandai tukar. Tak sah semayang, katakan. Kita baca selawat yang dicipta. Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, selawat yang dalam solat telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dalam bacaan yang khusus. Bacaan yang khusus, yang maksudnya yang Nabi telah ajarkan. Wallahu a'lam. Baik. Kadang-kadang kita dah habis, imam belum habis lagi baca selawat, maka tak salah untuk makmum mengulang lagi selawat tersebut. Tapi kalau imam tak perlu ulang, cukup bacaan sekali. Ni kalau makmum bila dia baca laju, kadang-kadang ni baca laju ada ruang masa lagi, dia tak perlu diam, dia boleh ulang balik selawat itu. Wallahu a'lam. Yang seterusnya pada takbir yang ketiga ialah membaca doa ke atas jenazah. Kita boleh baca paling ringkas yang kita boleh baca sekurang-kurangnya ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu paling ringkas. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Ataupun kalau banyak ramai, kita baca Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kita baca pendek, imam baca panjang, kita ulang dan terus ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Berapa kali nak ulang? Selagi mana ada masa. Selagi mana ada masa dan ada ruang untuk dia berdoa. Maka imam angkat lagi takbir yang keempat, maka memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam selepas takbir adalah rukun dalam salat jenazah, iaitu sama seperti beri salam dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi di sebelah kanan, kemudiannya sebelah kiri. Memberi salam wajib kerana ia salat yang wajib takbiratul ihram, maka wajib keluar daripadanya dengan memberi salam, sama dengan salat yang lain. Memberi salam selepas takbir keempat, ada juga sebagian ulama kata sunat membaca antara takbir dengan salam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahala ke atas kami, dan janganlah engkau memfitnah kami selepasnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu kita kata, kemudiannya kita beri salam. Ada. Wallahu a'lam. Beri salam nama satu. Kalau naik yang kelima, takbir yang kelima, nak baca apa Ustaz? So takbir yang keempat masih lagi kita baca doa. Masih lagi kita panjatkan doa. Dan kemudian yang kelima bagi salam lah, kalau ada imam yang buat. Nanti kita akan lihat, kalau imamnya tu dia tambah tu bukan sebab apa Ustaz, dia lupa. Macam mana Ustaz ni katanya. Doa yang ma'thur banyaklah. Tuan-tuan boleh rujuk kat mana-mana kitab, boleh tengok, boleh lihat apakah doa-doa yang warid, yang boleh dihafal dan dibaca ke atas jenazah. Maka salat doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik untuk dibacakan ke atas jenazah tadi. Kerana kita baca dengan doa yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau ada kanak-kanak, kita baca doa yang khas untuk kanak-kanak. Ada dalam hadis Nabi SAW, Allahumma ja'al faratan li abawayhi wa salafan wa dhuhra wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thakkil bihi mawazinahuma wa afrigh sabr ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Itu antara doa yang sabit ya, daripada hadis Nabi SAW untuk doa kanak-kanak. Okey, sebelum kita lihat kepada salam tu, nanti bagi salam tu, nanti kita akan lihat kalau orang lupa bilangan salam tadi, kita akan tengok nanti kemudian. Tapi pagi ni saya nak ambil satu masalah dalam salat jenazah ni, masbuk. Masbuk dalam salat jenazah. Ada tak masbuk dalam salat jenazah? Ya, ada. Kan? Lewat orang dah takbir kali kedua, kali ketiga baru dia masuk. Apabila orang yang masbuk masuk, imam dalam masbuk mendapati imam dah semayang dah dalam salat jenazah tadi, dia follow lah imam. Tetapi bagi dia ialah salam yang takbir yang pertama. Kalau imam tu dah yang ketiga, dia yang pertama. So dia baca Fatihah lah. Kalau imam takbir yang kedua, yang keempat, dia yang kedua lah. Itulah. Kalau dia masuk tadi, masuk yang imam takbir yang ketiga. So imam dah bagi salam, dia tambah je lah lagi dua lagi. Dia kena ikut tertib. Dia tak boleh kita kata dia buat ikut dulu imam, yang mana takbir keempat, tiga dengan empat, dan kemudian dia buat untuk takbir pertama dengan kedua. Tak boleh macam tu. Contohlah dia masuk takbir yang ketiga kan, Allahu Akbar. Takbir ketiga apa? Doa. Orang makmum yang masbuk pun doa juga. Kemudian takbir yang keempat beri salam. Ikut juga beri salam. Tak katakan. Dia tak perlu. Untuk yang masbuk, imam dah yang ketiga, kita istilahnya takbir itu yang pertama buat kita. So baca Fatihah macam biasa. Imam takbir yang keempat, imam bagi salam, kita membaca selawat, dan lepas tu nama Allah Subhanahu wa taala, kita continue kita punya takbir yang ketiga dan yang keempat. Wallahu a'lam. Itu antara masalah yang adalah. Nanti kita akan pagi besok insya-Allah kita sambung lagi permasalahan dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah masyarakat kita Melayu sering kali menyatakan lepas mayang, dia kata apa yang kita sebutkan pasal jenazah ni, apa kita saksikan kat atas jenazah ni, semua pakat baik kan, biasa disebut kan. Adakah itu sabit dalam hadis Nabi SAW? Nanti kita akan bincangkan besok pagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita nak bahas bab tu lah, kan. Dan beberapa perkara yang lain berkaitan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam salat jenazah, kan. Perbahasan ni ada disebutkan ini sebahagiannya. Tak ada, nanti saya cuba cari rujukan yang lain. Untuk banyak katakan adat orang Melayu, dia dah termasuk jadi adat, kebiasaan orang Melayu. Lepas mayang tu, kadang-kadang kita nak angkat jenazah tu, gerak sekali baca Fatihah, gerak kedua baca Fatihah, gerak ketiga baca lagi, kemudian baru jalan. Adakah itu termasuk dalam hadis Nabi SAW? Adakah Nabi menyarankan kita buat begitu, ataupun ia hanyalah kita kata lebih kepada adat orang Melayu buat begitu, katakan. Allahu a'lam. Kita akan lihat besoklah insya-Allah. Ada soalan nak tanya kalau ada? Adalah. Tak ada. Ya. Kalau tak pasti lelaki atau perempuan.
Kita umumkan saja, Allahumma ighfir lahum, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Makna umum tu hum, maka dalamnya bila jamakkan tu dia adalah lelaki dengan perempuan sekali dalam tu. Itu lebih baik kita baca gitu berbanding dengan kita silap dhamir yang wallahu a'lam. Okey, kalau tak bab doa, kalau dia tak boleh tak mahir bahasa Melayu, tak mahir bahasa Arab, katakan bagi hak orang yang tak boleh berbahasa Arab, bolehlah. Bolehlah dia dalam bahasa Melayu. Tapi untuk diri dia lah. Untuk diri dia. Dia tak ada apa-apa kelebihan untuk semayang sampai 2 kali, 3 kali katakan. Tetapi perbuatan itu harus untuk dia salatkan jenazah itu disalatkan 2 kali ke 3 kali katakan. Melihat kepada mungkin masjid ramai orang, ada keperluan untuk salat kali kedua katakan, sebab orang ramai, permintaan untuk salat kali kedua, ya silakan, tak ada masalah. Tetapi kita macam mana sekalipun, jenazah ini diminta untuk segera disegerakan, disegerakan pengurusannya, sama untuk jangan dilewatkan. Kalau boleh, hak yang tak salat lagi boleh semayang dekat kuburan, tak ada masalah. Boleh pergi ke kubur dan semayang di kuburan, harus buat begitu. Dan kalau macam tadi saya tak kata tak boleh, boleh semayangkan jenazah tadi untuk jemaah yang lain, maknanya semayang kali kedua, dan semayang kat rumah, bawa ke masjid pula nak semayang kat masjid, harus. Benda tu tak ada kata hukumnya haram. Yang ada dalam kelebihan disebut dalam hadis Nabi SAW ialah meramaikan orang yang salat ke atas jenazah tadi. Dalam salat, nak salat ke atas jenazah itu meramaikan, kita ramaikan, dan jadikan dia tiga saf. Jangan jadikan satu baris ya. Jadikan 3 saf katakan untuk salat. Kena ada saf, jangan tak ada saf katakan. 3 orang dia tak boleh lah. Sebab saf itu mesti 2. Sebab tu seorang ni tak kira saf. Sebab tu solat fardu, dia kata seorang diri di belakang, ada khilaf lah ni katakan benda tu. Dia kata salat seorang diri di kat belakang satu saf tidak dibenarkan. Tapi benda tu ada khilaf lah. Ni kalau 3 orang takkan seorang kan dia katakan. Dia kalau 2 okey. Kalau 2 1 possible katakan. Kalau nak buat macam tu. Kalau 1 tak boleh lah katakan. Sebab kata-kata ni saf tadilah, seorang diri dalam satu saf, tak dibenarkan. Wallahu a'lam. Tak ada. Dia tidak ada untuk siapa-siapa perlu didahulukan pada saf yang pertama, tidak ada. Siapa-siapa boleh duduk saf yang pertama. Aulawiyat untuk saf yang pertama ialah kalau dia termasuk sebab dia salat, masihlah ada lagi kelebihan untuk saf yang pertama, katakan. Tapi tidaklah ada siapa-siapa yang perlu diletakkan di saf yang pertama. Kaum keluarga lah dulu tak ada istilah begitu. Siapa pun boleh masuk dalam saf yang pertama. Sama juga imam. Adakah menjadi keutamaan ahli keluarga si mati mengimamkan jenazah itu? Tidak adalah nas yang wallah alam, setakat yang saya tahu tidak ada secara khusus anak kena jadi imam, kelebihan khusus kalau anak jadi imam.
Setakat yang saya tahu saya tak jumpa setakat ni kelebihan itu dalam kitab-kitab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Siapa-siapa boleh jadi imam kata salat jenazah. Dan perlu dibuka ke ustaz jenazah tu? Dibuka ke dia punya apa? Penutup tu buka ke tak buka ke tak ada masalah. Kadang ada orang buka kan, kata kan. Cuma jenazah tadi kita kata dia ke mana, kata kan. Sebab dia baring kan, kepala kanan ke kepala kiri ke, benda tu ada khilaf di sisi ulama. Nanti besok kalau sempat kita kupaskan bab ni. Mana kepala jenazah tu nak diletakkan di mana? Kepala tu diletakkan sebelah kiri tu imam atau sebelah kanan imam, kepala dia tu. Dia kalau mengiring ke kanan tak disu kan. Jenazah kalau kita mengiringkan kanan mestilah kepalanya akan ada sebelah kanan. Tapi ini baring. Bila baring dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bila jenazah tu dibaringkan, maka kepalanya di mana? Di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri imam? Perasan tak kan? Yalah, ada yang kata perempuan sini, lelaki sini, katakan. Nanti kita lihat besoklah, katakan wallahu taala alam bissawab. Okey. Jadi setakat itu saja insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.